Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton dan dirahmati Allah, sesungguhnya kehidupan kita tidak lekang daripada masalah dan musibah, kerana Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepadanya. Dan antara bukti dan cara untuk membuktikan bahawa kita benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah menguji kita dengan musibah demi musibah. Oleh itu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan panduan yang jelas dalam Al-Quran Al-Karim cara seorang mukmin, seorang muslim menghadapi musibah. Ketika kita rasa tertekan, kita menghadapi masalah stres dalam kehidupan kerana masalah-masalah atau musibah yang menimpa pada kita, hendaklah kita mengetahui 10 usul sa'adah, 10 prinsip untuk kekal bahagia, seperti mana yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyirah. Prinsip pertama, Allah menyebutkan, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami yang melapangkan dada kamu. Usul pertama terletak pada kalimah nashrah, kami yang melapangkan. Kalimah nashrah yang berfokus pada huruf nun yang bererti kami mengisyaratkan kepada sumber kebahagiaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahawa kebahagiaan merupakan makhluk Allah. Allah ciptakan satu makhluk yang bernama bahagia, dan Allah boleh masukkan, Allah campakkan ke mana-mana hati di kalangan hamba-Nya, dan kebahagiaan juga boleh ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mana-mana makhluk-Nya. Oleh itu, sekiranya kita berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan tekanan hidup, dan kita merasa hidup kita, pemikiran kita tidak tenang, hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana terdapat banyak amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan untuk kita dekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan kebahagiaan. Yang paling utama adalah perbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghadiri majlis zikir, iaitu majlis-majlis ilmu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di tempat kita dipenuhi dengan majlis-majlis ilmu. Bagi siapa sahaja yang menghadapi masalah, hadirkan diri ke majlis ilmu. Cukup bermula dengan hadirkan dalam majlis ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala akan tenangkan hati anda dan selesaikan masalah anda. Prinsip kedua, alam nashrah laka sadrak. Prinsip kedua, Allah sebut di sini sadrak, dada kamu. Bukankah kami yang melapangkan dada kamu? Prinsip kedua, Allah menerangkan bahawa hati yang lapang, hati yang bahagia, tempatnya di mana? Tempatnya di hati, tempatnya di dada. Kebahagiaan terletak di hati, bukan terletak pada harta, bukan terletak pada pangkat, bukan terletak pada apa-apa sahaja selain daripada hati. Allah jadikan kebahagiaan itu terletak di hati, dan seluruh manusia memiliki hati. Tidak ada sesuatu perkara yang boleh menghalang kita daripada mendapatkan kebahagiaan, kerana hati adalah tempat bahagia, dan tidak ada siapa boleh memaksa hati seseorang yang lain, kerana memang kebahagiaan terletak dalam hati dan dikawal sepenuhnya oleh pemilik hati tersebut. Jangan sedih kalau harta kita hilang. Perasaan sedih secara fitrah wujud, namun harapan tetap besar kerana Allah Subhanahu wa taala
yang menjadikan kita bahagia, yang menjadikan kita sedih, kembalilah pada Allah. Dan yang kedua, kebahagiaan terletak pada hati. Selagi hati kita redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita sabar dengan Allah, dengan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pada kita, hati kita bersyukur dengan segala nikmat dan bersyukur di atas musibah yang Allah berikan pada kita, kerana kita lihat kebaikan yang banyak di sebaliknya, maka tidak ada seorang mukmin tidak akan pernah merasa sedih atau takkan pernah kekal dalam kesedihan. Prinsip ketiga, Allah sebut, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak. Prinsip ketiga, wa wada'na anka wizrak, dan kami mengampunkan dosa kamu, atau kami meringankan beban kamu, atau kami menghilangkan beban kamu. Beban di sini boleh diartikan dengan beban yang zahir dan beban yang batin. Yang zahir artinya Allah selesaikan urusan, inilah kebahagiaan. Dan yang saya nak fokuskan dalam bab ini adalah bebanan yang batin, iaitu bebanan dosa. Dosalah yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala turunkan musibah pada kita. Tatkala Allah Subhanahu Wa Taala berikan musibah, artinya Allah ingin ampunkan dosa kita. Maka hendaklah kita bila terima musibah, perbanyakkan istighfar pada Allah dan bertaubatlah. Kembalilah bertaubat pada Allah. Kita rujuk balik, kita kaji balik, adakah ada dosa-dosa besar yang belum kita tinggalkan yang perlu pada taubat, dan perbanyakkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dosa adalah punca kepada musibah. Selagi kita berdosa dan Allah terus turunkan musibah, itu tandanya Allah masih sayang kepada kita. Allah tidak biarkan kita sesat dalam kesenangan.